Ops Selamat 18, 10 hari dilaksanakan sehingga 8 Mei. Mula berkuat kuasa sebentar tadi. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Anda bersama saya, Nurul Alis Adil Akhbar untuk laporan berita tengah malam. Saudara, pelajar wajib hadir ke sekolah seperti sebelum pandemik melanda kecuali bagi kes tertentu. Sementara tiada lagi penjarakan fizikal dalam kelas dan pelawat tidak perlu imbas aplikasi MySejahtera di sekolah. Itu antara SOP di sekolah yang diumumkan Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razi Jidin bermula 1 Mei ini. Salam sejahtera, selamat petang. Manakala pemakaian pelitup muka masih diwajibkan dalam ruangan tertutup sekolah namun diberi kelonggaran tertentu. Bagaimanapun, guru-guru dibenarkan mengajar tanpa pelitup muka. Pada hari tersebut, buat pertama kalinya selepas 2 tahun, sekolah kita kembali beroperasi seperti biasa dengan kapasiti penuh tanpa penggiliran. Kita melalui satu zaman, satu keadaan yang cukup sukar dan bermula 14 April tempoh hari kita dah kembalikan semua murid ke sekolah dan insya-Allah bermula 1 Mei dengan ketetapan baru ini kita akan buka sektor pendidikan dengan luas seperti mana sebelum datangnya pandemik COVID-19. Oleh yang demikian, saya memohon yang sebaik semua pihak, khususnya ibu bapa, guru-guru, warga pendidikan supaya bersama-sama memastikan kita mematuhi segala ketetapan yang dibuat bagi membolehkan sesi ini dapat diteruskan. Dalam pada itu, jelas beliau, guru yang tidak divaksinasi dibenar mengajar secara bersemuka di kelas dan berada di bilik guru tetapi perlu mematuhi garis panduan pengoperasian dan pengurusan sekolah. Selain itu, tiada lagi ujian kendiri COVID-19 seperti sebelum ini namun dilaksanakan bagi mereka yang bergejala. Pemakaian baju seragam sekolah mulai sesi persekolahan penggal kedua bermula 12 Jun turut diwajibkan. Selain aktiviti sukan dan ko-kurikulum dibenarkan. Pengumuman itu mendapat reaksi positif. Guru-guru ditemui RTM menyambut baik terhadap kelonggaran SOP di sekolah-sekolah di seluruh negara. Murid-murid yang berada di sekolah kini sudah mencapai hampir 100% mendapat vaksinasi. Dan Brigade Negaraku menyeru kepada orang awam, terutamanya ibu bapa supaya tidak risau dan menyerahkan kepercayaan kepada pihak sekolah terhadap kelonggaran ini dan insya-Allah pihak sekolah akan menjaga sebaiknya keselamatan dan kesihatan anak-anak. Dan ini yang diumumkan oleh Yang Berhormat Menteri ini satu benda yang sangat baik, sangat positif dan saya mengharapkan para ibu bapa memberikan sokongan penuh kepada keputusan Yang Berhormat Menteri ini, ada keputusan KPM ini supaya anak-anak hadir ke sekolah, biarlah kehadiran itu 100% hadir ke sekolah, ibu bapa tidak perlu risau atau gusar. Jadi murid-murid dah boleh mula bersukan, dah boleh mula beraktiviti. Semoga dengan kelonggaran ini memugarkan lagi emosi murid-murid supaya murid-murid dapat lagi menjalankan aktiviti dengan lebih selesa, dengan lebih baik. Sementara itu, pelajar tingkatan 1 dan 4 yang telah diterima masuk ke sekolah khusus dibenarkan mendaftar secara fizikal bermula 13 hingga 16 Mei ini. Datuk Dr. Razi berkata pendaftaran fizikal itu melibatkan ambilan baharu dan rayuan bagi pelajar tingkatan 1 dan ambilan rayuan sahaja bagi pelajar tingkatan 4.
Kita memberikan ruang yang lebih panjang kepada ibu bapa untuk memilih bilakah tarikh yang sesuai di antara 13 hingga 16 Mei ini untuk memberi kemudahan kepada ibu bapa membuat persiapan dan juga persediaan bagi menghantar anak-anak mereka ke asrama. Beliau berkata antara SOP berkaitan pengurusan asrama ialah hanya murid yang sihat dan tidak bergejala dibenarkan kembali ke asrama dan murid yang bergejala semasa pendaftaran masuk atau berada di asrama perlu melaksanakan ujian kendiri COVID-19. Datuk Dr. Razi turut mengumumkan aktiviti melawat anak di asrama dibenarkan. Begitu juga aktiviti outing dan pulang bermalam ke rumah masing-masing. Pelaksanaan gaji minimum RM1,500 yang berkuat kuasa 1 Mei ini telah diwartakan sebagai Warta Kerajaan Persekutuan semalam. Warta Kerajaan Persekutuan yang dikeluarkan Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan itu disiarkan di laman sesawang rasmi Jabatan Peguam Negara hari ini. Berdasarkan warta, pekerja yang tidak dibayar gaji pokok tetap dibayar gaji berdasarkan upah ikut kerja, beratan, tugasan, perjalanan atau komisen. Kadar gaji bulanan yang kena dibayar kepada pekerja itu berkuat kuasa mulai 1 Mei 2022 hendaklah tidak kurang daripada RM1,500. Jika 6 hari bekerja, pekerja harus dibayar RM57.69 sehari. Manakala bagi 5 hari bekerja, RM69.23 sehari. 4 hari bekerja dibayar RM86.54 sehari. Menurut warta bertajuk Perintah Gaji Minimum 2022 mengikut Akta Majlis Perundingan Gaji Negara 2011, perenggan tersebut terpakai bagi pekerja yang bekerja di tempat melebihi 5 pekerja. Selain itu, warta tersebut memaklumkan pengecualian pelaksanaan gaji minimum RM1,500 pada 1 Mei bagi majikan yang mengambil pekerja kurang daripada 5 orang dan pelaksanaannya hanya berkuat kuasa pada 1 Januari 2023. Dalam pada itu, kadar gaji minimum yang kena dibayar kepada seorang pekerja mengikut kawasan tempat kerja bagi tempoh 1 Mei hingga 31 Disember ialah RM1,200 bagi majlis bandaraya atau majlis perbandaran, manakala RM1,100 bagi kawasan selain majlis bandaraya atau majlis perbandaran. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri M. Saravanan mengingatkan pemotongan gaji atau allowance terhadap pekerja yang bekerja dari rumah BDR adalah tidak dibenarkan. Tegas beliau, dasar gaji negara tidak membenarkan pemotongan tersebut dan perkara itu tidak seharusnya berlaku. Tidak boleh mana-mana pihak kerja daripada rumah tanpa persetujuan daripada majikan. Majikan yang membenarkan dan tak patutlah mereka dah potong gaji. Kalau majikan tak setuju dengan pekerja bekerja daripada rumah, mereka boleh minta majikan datangkan pejabat. Jangan kita bagi kebenaran, lepas tu kita pula potong gaji. Sebelum ini, Persekutuan Majikan-Majikan Malaysia MEF melihat kewajaran pemberian gaji lebih kecil termasuk memotong elang perjalanan pekerja yang bekerja dari rumah. MEF turut melaporkan ada pekerja yang bersetuju dengan langkah berkenaan susulan bekerja dari rumah sudah menjimatkan kos pergi dan balik dari tempat kerja. 4.7 juta kenderaan dijangka akan berada di jalan raya di seluruh negara sepanjang Hari Raya Aidilfitri ini. Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Bukit Aman, Datuk Mat Kasim Karim berkata, fokus pelaksanaan Ops Selamat 18 adalah melancarkan perjalanan pengguna pulang ke kampung halaman. Ops Selamat 18 berkuat kuasa 12 malam tadi sehingga 8 Mei ini. Jelas beliau lagi, polis tidak akan menahan atau mengambil tindakan terhadap individu yang memiliki banyak saman dan waran tangkap sepanjang tempoh 10 hari Ops Selamat. Di samping itu juga kita ada juga memberi menubuhkan bilik-bilik gerakan JSPT sekiranya perlu bantuan, ya, sama-samalah menggunakan kemudahan yang ada untuk dimaklumkan kepada pihak kami. Kenderaan dijangka bergerak secara berperingkat bermula esok.
Ops Selamat 18 yang dilaksanakan 10 hari memfokuskan kelancaran trafik dan pencegahan jenayah di seluruh negara. Justru semua kawasan berisiko sesak, kawasan black spot atau kemalangan maut ditumpukan. Juga kawasan sekitar perumahan bagi mengelakkan jenayah pecah rumah. Di Johor, pengguna jalan raya digalakkan berkongsi video kesalahan lalu lintas ke Facebook PDRM. Tak kira dia Ops Selamat itu berkebetulan dengan yang diwawarkan dan kita galakkan, termasuk selepas Ops Selamat pun teruskanlah jika ada apa-apa kesalahan yang berlaku. Tapi yang penting di sini mesti ada keterangan yang jelas, maksudnya nombor kenderaan kalau dapat, jalan di mana, kilometer berapa, yang seboleh-bolehnya lah, setepat-tepat yang dapat. Ops Selamat di Johor dilaksanakan di 45 lokasi tumpuan melibatkan 67 pegawai dan 365 anggota Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Johor. Di Sarawak, pihak polis memberi fokus menurunkan kadar kemalangan jalan raya. Sepanjang tempoh Selamat ke-18 sempena Hari Raya Aidilfitri tahun 2022, seramai 750 orang pegawai dan anggota Polis Kontingen Sarawak dari pelbagai cawangan dan jabatan akan terlibat bagi menentukan keselamatan pengguna jalan raya dan juga memastikan rumah-rumah ditinggalkan berada dalam keadaan selamat di seluruh negeri Sarawak. Di Negeri Sembilan, kira-kira 3,600 pegawai dan anggota polis bertugas pada Hari Raya Aidilfitri kali ini. Polis Negeri Sembilan memfokuskan pemantauan serta pengawalan lalu lintas di semua jalan utama serta lokasi panas. 300 lebih lah untuk Negeri Sembilan ni. Ya, bertambah lagi. Yang betul-betul yang buat trafik dia lah. Tetapi secampur keseluruhan Negeri Sembilan kita ada 4,000 anggota. Semua akan terlibat. 4,000 tu tapi kita tolak cuti yang telah diluluskan yang banyak 10%. So lebih kurang 3,000 lebih. 3,600 itu. Di Perlis, Ops Selamat ditumpukan dalam memastikan kelancaran pergerakan trafik, mengurangkan kes kemalangan serta menjaga keselamatan harta benda dan kediaman. 6 kawasan berisiko mengalami kesesakan lalu lintas turut difokuskan. Hotspot kesesakan lalu lintas pertama ni di Kuala Perlis, di Padang Besar, Bulatan Jubli, Simat Arau, Kangar Jaya area ni, and satu lagi Nat Berseri. Nat Berseri. Di Terengganu, polis mengenal pasti 20 kawasan black spot atau kemalangan maut di seluruh negeri, termasuk di Lebuhraya Pantai Timur LPT2. Manakala 6 lokasi hotspot melibatkan kesesakan laluan trafik dijangka berlaku diberi tumpuan khusus. Daripada tahun ini bermula Januari sehinggalah 25 April, sebanyak 67 kemalangan maut dicatatkan bagi kontingen Terengganu ini. Yang mana ia adalah merupakan satu peningkatan sebanyak 14%. Satu peningkatan yang agak tinggi juga jika dibanding dengan tahun lalu. Dan bagi jumlah kemalangan juga dalam tempoh yang sama berjumlah 3,572 kemalangan. Dan ia adalah merupakan peningkatan sebanyak 22% berbanding dengan tahun lalu. RTM telah melahirkan barisan penyampai berita berkaliber dan disegani di pentas penyiaran. Kini masanya anda berpeluang menjadi sebahagian daripada barisan penyampai kami mencipta kegemilangan di stesen yang berprestij ini. Anda perlu mempunyai bakat dalam penyampaian berita dan mengikuti kriteria seperti berikut. Pertama, berumur 23 tahun hingga 35 tahun. Kedua, kelayakan akademik diploma dan ke atas. Dan ketiga, fasih berbahasa Malaysia dan Inggeris. Hantarkan rakaman video anda menyampaikan berita, gambar terbaru dan resume ke email bestnewsaudition@gmail.com sebelum 15 Mei 2022. Jom serlahkan bakat anda. Bersua kembali.
Tular pelajar sekolah di Belasah rakan sekelas. Polis menahan 13 pelajar tingkatan 4 bagi membantu siasatan kes pukul pijak rakan di sebuah sekolah di Langkawi. Ketua Polis Daerah Langkawi ACP Syariman Syahri sebelum itu mengesahkan menerima laporan kes berkenaan dan kes disiasat mengikut Seksyen 147 Kanun Keseksaan. Sementara itu, Exco Agama, Pendidikan dan Sumber Manusia Kedah, Datuk Najmi Ahmad berkata kerajaan negeri Perlis memandang serius kejadian tersebut. Dia berkata pihak sekolah, guru, pejabat pendidikan daerah dan Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG seharusnya peka dan segera menangani kes seumpama itu. Video berdurasi 25 saat tular di WhatsApp dan Facebook sejak awal pagi tadi memaparkan beberapa pelajar mengepung, menumbuk, menendang, memijak dan menghentak kepala seorang pelajar lelaki dengan meja. Polis berjaya menahan lelaki dipercayai mendera 2 anak tirinya. Ketua Polis Daerah Kota Setar ACP Ahmad Syukri Mat Akhir berkata suspek berusia 33 tahun itu ditahan 3.30 petang tadi di rumahnya di Jalan Sungai Petani Alustar. Hasil ujian saringan air kencing mendapati suspek positif methamphetamine. ACP Ahmad Syukri sebelum ini memaklumkan menerima laporan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Alustar selepas guru sekolah kedua dua mangsa membuat aduan. Guru berkenaan bertindak selepas melihat kesan lebam pada muka mangsa pertama yang berusia 8 tahun. Hasil siasatan polis, kedua-dua mangsa berusia 8 dan 6 tahun mengaku dipukul ayah tiri mereka. Pegawai Perubatan Hospital Sultanah Bahia Alustar mengesahkan kecederaan dialami kedua-dua mangsa dipercayai akibat dipukul. Kedua-dua mangsa kini berada di hospital untuk pemantauan lanjut. Kes disiasat menurut Seksyen 31-1-A Akta Kanak-Kanak 2001. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob meluangkan masa berbuka puasa bersama ketua kampung dari seluruh negara di kediaman rasmi di Seri Perdana Putrajaya. Majlis disertai lebih 1,000 tetamu itu turut dihadiri Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Seri Mazli Khalid, timbalannya Datuk Hazbi Habibullah dan Ketua Setiausaha Kementerian Pembangunan Luar Bandar Datuk Ramlan Harun. Antara Wakil Ketua Kampung yang hadir dari Parlimen Lipis, Pahang, Datuk Zulkifli Othman, Wakil Ketua Kampung Parlimen Limbang, Sarawak, Pemanca Abu Bakar at Abu Tinggal, Wakil Ketua Kampung Melaka, Zulkifli Muhammad dan Wakil Johor Abdul Halim Abdul Razak. Datuk Seri Ismail Sabri turut menyantuni 37 anak yatim dari Rumah Bakti Al-Kausar, Bandar Baru Bangi, Selangor dan memberikan sumbangan Aidilfitri kepada mereka. Selepas berbuka puasa, Datuk Seri Ismail Sabri menunaikan solat maghrib berjemaah bersama tetamu yang hadir. Kandungan media sosial yang melanggar undang-undang boleh diambil tindakan. Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa memaklumkan akta sedia ada sedang diteliti untuk penambahbaikan. Jelas beliau sebahagian besar garis panduan mengenai kandungan telah pun ada dalam Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Akta sedia ada boleh dianggap memadai, namun apabila kandungan yang dimuat naik daripada platform luar negara, undang-undang negara tidak dapat melangkauinya. Memang sedang membuat satu penelitian kepada akta sedia ada kalau sekiranya ada ruang yang boleh kita tambah baik dan kita sesuaikan dengan pengalaman yang kita lalulah dalam menguruskan benda ini. Pasukan khas yang ditubuhkan di bawah Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia akan mempercepat proses siasatan berhubung kes kesalahan yang dilakukan di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998.
Pihak berkuasa tidak akan mengeluarkan saman terhadap orang kurang upaya OKU dan individu mempunyai masalah kesihatan yang menggunakan Personal Mobility Aids PMA di lintasan pejalan kaki di jalan raya bagi tujuan melintas jalan. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong berkata keputusan itu dibuat mengambil kira keperluan OKU yang menggunakan kenderaan micromobility PMA seperti kerusi roda berkuasa elektrik dan bateri sebagai alat bantuan untuk bergerak. Peralatan yang digunakan oleh OKU atau PMA untuk tujuan menyeberang atau mengganti pergerakan kaki atau mana-mana angkutan badan memang kita benarkan. Kita akan membantu OKU, kita benarkan mereka gunakan peralatan ini, tidak timbul soal kerusi roda tidak boleh digunakan di atas jalan. Beliau bercakap pada sidang media selepas mengadakan pertemuan dengan 5 wakil Persatuan OKU, Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia MIROS, Polis Diraja Malaysia dan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ di Putrajaya. Beliau turut mengumumkan bahawa OKU akan mempunyai wakil dalam lembaga pengarah MIROS untuk urusan pengangkutan pada masa hadapan, akan mengambil kira pandangan mereka. Pemberian insentif pengecualian bayaran fee lesen kenderaan motor LKM kepada individu yang menjaga OKU turut diumumkan. $20,000 ketua keluarga asnaf menerima bantuan berupa wang tunai dan barang basah. Yayasan Prihatin Nasional Prihatin dengan kerjasama Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib memperuntukkan RM800,000 bagi tujuan itu. Pengerusi Mawib Tan Sri Dr. Muhammad Daud Bakar berkata setiap ketua isi rumah asnaf menerima 2 ekor ayam serta sumbangan tunai. Kita banyak masuk dalam kawasan PPR di kawasan wilayah dan kita merasai keperluan untuk menjantuni juga keperluan hari raya mereka, iaitu dari segi pakaian hari raya, dan Mawib telah memperuntukkan sebanyak hampir RM800,000 juga untuk menyediakan sumbangan 2 ekor ayam mentah kepada 20,000 ketua keluarga asnaf di kawasan Kuala Lumpur sempena Aidilfitri. Sementara itu, Prihatin turut memperuntukkan RM190,000 bagi menyalurkan bantuan berupa baju Melayu dan baju kurung kepada 2,500 pemandu teksi dan e-hailing serta warga rumah titian kasih. Tambah beliau, kolaborasi strategi ini dapat mengurangkan beban serta berbakti kepada warga asnaf di sekitar wilayah persekutuan. Universiti Malaysia Kelantan UMK menyediakan juadah Hari Raya Aidilfitri secara percuma selama 3 hari kepada 180 pelajarnya yang tidak pulang beraya ke kampung halaman. Naib Chancellor UMK Profesor Dr. Razli Cik Razak berkata kebanyakan pelajar terlibat adalah dari Sabah dan Sarawak. Menurut beliau, kos penerbangan yang tinggi antara faktor pelajar terpaksa menetap di kampus sepanjang cuti perayaan kali ini. Cuti Hari Raya Aidilfitri pada tahun ini adalah saya kira paling lama dalam sejarah kita kerana hampir 9 hari universiti kita tutup untuk kuliah. Jadi kita dapati bahawa ramai pelajar balik kecuali lebih kurang 180 orang saja yang akan kita tempatkan untuk kampus Bacok, kita tempatkan di kampus kota sebab bilangannya tak ramai. Di Jeli kekal seramai 120 orang. Jadi mereka kekal di Jeli kerana perjalanan ke Jeli ke kampus kota itu agak jauh. Tapi di Bacok kita buat centralized, pemusatan berada di kampus kota. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menyampaikan sumbangan bakul raya kepada Presiden Kelab Media Kelantan Darul Naim Kemudi, Mujidah Ismail di Wakaf Cik Yeh Kota Baru. Mengulas lanjut, Profesor Dr. Razli berkata agihan makanan percuma itu dilakukan berikutan kebanyakan premis makanan di Kelantan tutup sepanjang 3 hari Aidilfitri.
Walaupun tidak dapat pulang beraya kerana bertugas, warga ibu pejabat polis daerah IPD Gua Musang mengambil inisiatif memeriahkan sambutan Aidilfitri dengan menghias kawasan perumahan mereka dengan 10,000 pelbagai jenis lampu dan pelita. Malah Persatuan Keluarga Polis Perkap IPD Gua Musang mengambil inisiatif mengadakan pertandingan keceriaan sempena malam 7 likur. Ketua Polis Daerah Gua Musang, Superintenden Sik Chun Fu berkata program melibatkan kerjasama lebih 200 keluarga polis pelbagai pangkat yang menghuni 20 blok perumahan berkenaan. Bagi mengumbat rindu ke kampung halaman masing-masing anggota pegawai kita, melepas kerinduannya dengan membuat perhiasan di perumahan masing-masing, bagi melepaskan kerinduan bagi yang tak dapat bercuti, sebab konsep kita adalah berkhidmat untuk masyarakat. Sementara itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Galas Muhammad Syahbudin Hashim memuji usaha dan semangat anggota dan pegawai menyambut Aidilfitri dengan cara tersendiri. Saya kira ini adalah merupakan langkah yang baik selain daripada dapat mengeratkan silaturahim di antara anggota yang tidak dapat beraya di kampung. Ia juga merupakan satu aktiviti yang dihidupkan untuk menyambut Hari Raya. Kita ke segmen sukan. Kita mulakan dengan kejohanan badminton Asia 2022 di Filipina. Aksi pusingan kedua berlangsung dengan beberapa keputusan berbeza di lakar barisan pemain negara. Jago perseorangan negara Lee Zijia mara ke suku akhir selepas mudah menundukkan lawan dari Indonesia, Cesar Hiren Rustavito. Dalam pertemuan itu, Zijia memerlukan hanya 32 minit untuk meraih keputusan 21-14, 22-20. Zijia mendominasi set pertama dengan baik sebelum mata demi mata dikejar Rustavito pada set kedua. Namun Zijia enggan menyerah sebelum menamatkan aksi dengan cukup tenang dan bergaya. Zijia dijadual berdepan pilihan ke-8 Kanta Tsuneyama siang nanti. Sementara itu, beregu lelaki Go Zifei Nur Izzuddin turut mara ke suku akhir selepas menumbangkan wakil Korea Selatan Kang Min Hyuk Kim Won Ho dengan straight set. Aksi set pertama menyaksikan Zifei Izzuddin menguasai awal saingan meskipun pasangan Korea Selatan itu cuba bangkit. Namun beregu negara berjaya menutup permainan dengan 21-17. Bagaimanapun, selepas rehat, Zifei dan Izzuddin terus menjarakkan mata demi mata sekaligus menang juga dengan keputusan 21-17. Mereka akan bertemu gandengan China Ren Xiangyu Tan Chiang. Dalam satu lagi pertemuan, beregu wanita Anna Cheong Teo Mei Zing terkandas di pusingan kedua, tumpas kepada pasangan China Chen Qingchen Jia Yifan. Menentang pilihan pertama kejohanan, Anna dan Teo tetap berjaya memberi saingan sebelum tewas 18-21, 16-21 dalam tempoh 33 minit. Turut tersingkir dua wakil perseorangan, Liu Darren dan S. Kisona. Saudara, berita tengah malam 28 April 2022 berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita RTM di berita.rtm.gov.my. Salam keluarga Malaysia, Assalamualaikum dan salam sejahtera.